Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ulang kaji subjek akidah kita pada hari ini ialah beriman kepada kitab. Baik, mari kita mulakan dengan apakah erti kitab. Erti kitab ialah kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Kitab ini ialah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Baik, kita tengok dalil untuk kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Maksudnya, dan Allah menurunkan bersama mereka iaitu Nabi kitab yang benar. Apakah hukum beriman kepada kitab Allah? Hukumnya ialah wajib. Beriman dengan kitab Allah adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Baik, mari kita tengok nama kitab dan Nabi yang menerima kitab tersebut. Okey, yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat perincian tentang kitab Allah. Okey, yang pertama, nama kitab ialah Zabur. Okey, diturunkan kepada Nabi Daud, diturunkan dalam bahasa Syriani, dan isi kandungan kitab Zabur ialah petua, doa, zikir dan nasihat. Okey. Bagi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, dan isi kandungan kitab Taurat ialah syariah dan akidah, sejarah Bani Israel, dan dalam kitab Taurat menyebut Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Baik, kitab yang ketiga ialah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani, dan isi kandungan dalam kitab Injil ialah kisah penciptaan bumi dan manusia, syariah dan akidah, dan menyebut Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Baik, syariah tu bermaksud peraturan beribadah. Dan kitab yang terakhir dinamakan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, mengandungi 114 surah dan 30 juzuk. Dalam dia ada syariah dan akidah. Dalam syariah dan akidah tu ada cabangnya lagi, ibadah, muamalat, munakahat, jenayat. Okey, dan kisah-kisah bangsa yang terdahulu serta etika dan akhlak yang terpuji. Seterusnya, kita tengok kelebihan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini terpelihara daripada penyelewengan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan syifa, iaitu penawar bagi segala penyakit. Yang keempat, Al-Quran memansuhkan syariah Nabi-Nabi terdahulu. Okey, yang kelima, panduan yang lengkap untuk seluruh manusia. Yang keenam, sumber rujukan utama tata bahasa Arab. Dan yang ketujuh, mengandungi pelbagai ilmu. Dan yang terakhir, kesusasteraan yang tinggi dan indah. Okey, baik. Selain daripada kitab Allah, Allah juga menurunkan suhuf. Apa dia suhuf? Baik, tengok yang pertama. Suhuf dari sudut bahasa bermaksud lembaran. Okey, yang kedua tu dari sudut istilah pula ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Baik, tengok poin yang ketiga. Suhuf ini ialah merupakan helaian dan lembaran-lembaran yang mengandungi akidah dan nasihat yang umum. Okey, yang terakhir tu, poin yang terakhir, bilangan suhuf mempunyai ada 100 bilangan. Baik, jom kita tengok dalil kewujudan suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la ayat 18 dan ayat 19. Maksudnya, sesungguhnya, yakni keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik, jom kita tengok bilangan suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Baik, kita tengok Nabi yang pertama ialah Nabi Syed. Nabi Syed dapat 50
lembaran atau helaian. Okey, yang kedua, Nabi Idris mendapat 30 lembaran atau helaian. Seterusnya, Nabi Ibrahim mendapat 10 helaian. Dan yang terakhir, Nabi Musa mendapat 10 juga helaian. Jadi, jumlah kesemuanya 100 helaian suhuf. Baik, seterusnya mari kita tengok kelebihan beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengenal Allah sebagai pencipta. Yang kedua, mendapat petunjuk jalan kebenaran. Dan yang terakhir, mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, tadi kita tengok kelebihan beriman dengan kitab Allah. Sekarang kita tengok apa dia akibat tidak beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, murtad. Murtad ni apa? Keluar daripada Islam. Yang kedua, sesat sepanjang hidup. Yang ketiga, tiada pegangan atau panduan hidup. Yang keempat, sentiasa berprasangka buruk terhadap Islam. Dan yang terakhir, tiada minat yang berkobar-kobar meneroka ilmu Allah. Baik, sebelum mengakhiri video hari ini, Ustazah ada sediakan beberapa soalan dan latihan. Jadi murid-murid perlu siapkan dan hantar pada grup Telegram yang diberikan. Jika ada ketidakfahaman ataupun kekeliruan daripada penerangan Ustazah atau soalan, boleh tanya pada Ustazah. Ustazah harap kamu semua memahami apa yang kita belajar atau ulang kaji pada hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.